Assalamualaikum dan salam bahagia bersama kami dalam Fokus hari ini, edisi Selasa 23 Februari 2016. Saya Zawaz Yusof. Dan saya Diati Zaidi, Fokus Niaga, Tempatan dan Antarabangsa terkini dan terbaik kami sediakan untuk anda. Paparan utama Fokus hari ini Selasa 23 Februari 2016. Lagi syarikat antarabangsa melabur di Malaysia. Kerajaan kesan syarikat umum pakej umrah murah. Sumber pendapatan Kepulauan Fiji terus terjejas. Pembentangan laporan akhir pengauditan Ketua Audit Negara terhadap One Malaysia Development Berhad 1MDB yang dijadualkan esok dan 25 Februari telah ditangguhkan. Pengerusi Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara PAC, Datuk Hassan Arifin berkata, penangguhan itu dibuat kerana kebanyakan ahli PAC berada di luar negara. Menurut kenyataan PAC hari ini, tarikh baru bagi pembentangan laporan tersebut dijangka pada minggu pertama bulan Mac. Dan sementara itu, Mahkamah Session Kuala Lumpur menetapkan perbicaraan selama 6 hari bermula 3 Mei depan untuk kes bekas Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Kuala Lumpur, Datuk Koo Chin Wah yang didakwa gagal mengisytiharkan perolehan komisen berjumlah hampir RM1 juta 3 tahun lalu. Hakim Muhammad Nasir Nordin menetapkan tarikh itu selepas kes disebut di hadapannya hari ini dengan dihadiri Timbalan Pendakwa Raya Budiman Lutfi Mohamad dan Peguam Datuk Gitan Ram Vincent mewakili Koo Chin Wah. Di awal prosiding, pihak pendakwaan memaklumkan kepada mahkamah bahawa dokumen berkaitan kes itu belum selesai. Pada 22 Januari lepas, Koo 58 tahun didakwa gagal mematuhi terma notis pendakwa raya di bawah Seksyen 49-1 Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pembiayaan Keganasan 2001 bertarikh 23 Disember 2013 yang mana tertuduh gagal mengisytiharkan perolehan daripada komisen berjumlah RM961,500 di dalam surat akuan bersumpahnya bertarikh 8 Januari 2014. Beliau didakwa melakukan kesalahan itu di Ibu Pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Blok D6 Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Putrajaya antara 23 Disember 2013 dan 21 Januari 2014. Perkembangan banjir di Sarawak, jumlah mangsa banjir yang ditempatkan di pusat pemindahan sementara di bahagian Kuching, Serian dan Samarahan kini menurun kepada 4,867 daripada 1,305 keluarga. Pegawai Perhubungan Awam Jabatan Pertahanan Awam Malaysia Sarawak, Siti Huzaimah Ibrahim berkata, mereka ditempatkan di 27 pusat pemindahan, berkurangan dengan ketara berbanding 6,203 orang daripada 1,622 keluarga di 36 pusat pemindahan tengah hari tadi. Huzaimah berkata daripada 57 pusat pemindahan yang dibuka sejak banjir melanda Sabtu lalu, 30 telah ditutup tengah hari tadi. Jumlah masa banjir yang dipindahkan di bahagian Kuching, Serian dan Samarahan terus berkurangan kepada 6,203 orang daripada 1,622 keluarga yang sebelum ini mencatatkan 7,177 orang daripada 1,822 keluarga pagi tadi. Siti Huzaimah berkata daripada 57 pusat pemindahan yang dibuka sejak banjir melanda kawasan-kawasan berkenaan mulai Sabtu lalu sehingga kini 21 telah ditutup. 13 daripadanya di daerah Bau, 5 di daerah Kuching, 2 di daerah Samarahan dan 1 di daerah Pedawan. Katanya penilaian ke atas semua pusat pemindahan sedang dibuat dengan rapi dan beberapa lagi pusat pemindahan dijangka akan ditutup malam ini. Lagi pengakuan dibuat, 6 tertuduh dalam kes pencerobohan Lahad Datu mengaku bersalah di Mahkamah Tinggi hari ini terhadap pertuduhan menganggotai kumpulan pengganas.
Mereka ialah Atik Hussein Abu Bakar 45 tahun, Lin Mat Saleh 50 tahun, Holun Kalbi 50, Basat H Manuel 41, Ismail Yasin 76 dan Virgilio Neymar Patulada alias Muhammad Alam Patulada 52 tahun yang kesemuanya warga Filipina. Mereka didakwa mengikut Seksyen 130 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman penjara seumur hidup dan denda. Bagaimanapun, Hakim Steven Chang menangguhkan hukuman 4 tertuduh Atik Hussein, Manuel, Ismail dan Patulada kerana mereka perlu membela diri bagi pertuduhan melancarkan perang terhadap Yang di-Pertuan Agong yang membawa hukuman mati. Semasa merayu hukuman dikurangkan, peguam mereka Datuk N. Sivanathan berkata beberapa orang anak guamnya telah ditipu oleh pemimpin penceroboh bersenjata itu supaya pergi ke Kampung Tan Dua di Lak Datu 3 tahun lalu. Malaysia hari ini menegaskan mahu memuktamadkan perkongsian ekonomi komprehensif serantau atau ringkasnya RCEP menjelang akhir tahun ini seperti yang disuarakan kepada pegawai kanan dari 16 negara Asia yang bersidang kemarin. Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Mustafa Mohamad berkata semua negara yang terlibat menyatakan rasa gembira dengan perkembangan yang dicatatkan setakat ini pada mesyuarat di Brunei baru-baru ini. Kesemua 10 negara anggota ASEAN dan 6 rakan dagang mereka iaitu Korea Selatan, China, Jepun, Australia, New Zealand dan India menyertai RCEP. Bercakap pada sidang media selepas Majlis Pemeteraian Forum Ekonomi Dunia WEF pada sidang kemuncak ASEAN 2016 Ibu Negara siang tadi, Mustafa yang mewakili Malaysia dalam rundingan itu berkata masih ada beberapa mesyuarat yang akan menyusul. Media melaporkan jika perjanjian perdagangan ini direalisasi, ia akan mewujudkan pasaran bernilai $22.7 bilion Amerika, perkumpulan ekonomi kedua terbesar selepas perjanjian perkongsian Trans-Pasifik. Mengenai WEF pada sidang kemuncak ASEAN 2016, Mustafa berkata mesyuarat serantau itu dijadualkan pada 1 dan 2 Jun ini. Sidang kemuncak itu akan menumpukan kepada usaha menyepadukan ekonomi serantau dan pengumuman rasmi penubuhan Komuniti Ekonomi ASEAN AEC. Keuntungan sebelum cukai Nestle Malaysia Berhad meningkat kepada RM727.71 juta bagi tahun kewangan berakhir pada 31 Disember 2015 daripada RM701.19 juta yang dicatatkan pada 2014. Nestle Malaysia Berhad dalam kenyataannya yang dikeluarkan hari ini menyebut perolehan syarikat juga tinggi sebanyak RM4.84 bilion daripada RM4.81 bilion. Bagi suku keempat sahaja, keuntungan sebelum cukai Nestle Malaysia Berhad meningkat kepada RM118.68 juta daripada RM117.5 juta yang dicatatkan dalam suku yang sama tahun sebelumnya di atas sokongan perolehan kukuh sebanyak RM1.2 bilion. Dalam kenyataan kepada Bursa Malaysia, Nestle berkata perniagaan domestik dan ekspor menyumbang kepada prestasi kukuh syarikat berikutan aktiviti promosi yang efektif. Perniagaan ekspor terus mencatatkan pertumbuhan baik sejak pemulihan pada suku ketiga, mencatatkan pertumbuhan 2 angka yang kukuh dalam suku keempat. Pengarah urusannya, Alois Hofbauer dalam kenyataan berasingan berkata memandangkan ekonomi tempatan dan global yang tidak menentu 2016 diunjur menjadi tahun mencabar kerana keadaan pasaran yang sukar sekarang dijangka berterusan.